Macam mana pandangan netizen tentang 2% dari gaji suami masuk KWSP isteri? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tetapi kebanyakan wanita mestilah setuju. Lelaki pula ada yang setuju dan ada yang tak setuju. Yang setuju bagus sebab duit potongan itu nanti adalah tetap milik kita, bukan milik orang lain, tak perlu risau. Itu pun masih ramai yang gunakan KWSP untuk pelbagai perkara lain yang dibolehkan, sehingga menyebabkan tidak ramai mempunyai wang persaraan yang mencukupi ketika bersara. Jadi anggaplah 2% caruman KWSP itu sebagai penghargaan dari seorang suami terhadap pengorbanan isteri. Buat golongan yang banyak sangat pertikaikan pasal 2% KWSP itu, anda pernah tak terfikir kalau situasi suami meninggal tapi isteri tak berhak pun ke atas KWSP suami? Kalau masih samar-samar, jemput baca perkongsian Puan Herda Johan ini. Maksud penama dalam KWSP, akak baru baca status kawan akak tentang isteri tak berhak dapat bayaran KWSP jika suami meninggal dunia walaupun penama adalah isteri. Jadi akak pun search lah apa maksud penama dan KWSP itu. Bukan semua suami sedar atau tahu atas perkara ini dan tak semua suami pun nak cerita. Bahasa mudahnya nak bagi senang urusan duit tu masuk akaun kita je, lepas tu kita kena bahagikan pada waris yang layak. Pendek cerita, isteri dan anak tak dapat 100%. Kalau macam tu, fungsi penama KWSP tu apa? Penama tu hanya sebagai wasi, pentadbir yang urus bayaran duit KWSP itu. Pendek cerita, sebagai pemegang amanah, kita hanya pegang duit tu sahaja, lepas tu kena bahagi dengan waris lain. Penama bukan hak milik mutlak peninggalan KWSP itu. Penama ni bagi memudahkan urusan pembayaran terus kepada penama jika berlaku kematian pada ahli. Kalau tiada penama, pihak waris kena dapatkan surat kuasa tadbir, makan masa dan kos pula. Lepas tu akan diagihkan ikut faraid. Kalau isteri atau anak si mati, ambil semua maknanya dia makan harta batil. Ambil tahu apa itu penama. Tapi abang akak dah bahagi peratusan siap dalam penama. Lagi susah, jadi lebih baik seorang penama. Jika dibagi peratusan pun masih tak diguna pakai dan tetap kena ikut faraid untuk orang Islam. Lepas tu jika si mati berhutang, kena settle dulu dengan duit tu, bakinya pula dibahagikan ikut faraid. Ramai yang tak tahu benda ini, terutama suri rumah yang tak bekerja. Malah suami sendiri pun tak jelas. Mereka ingat penama itu sebagai penerima 100%, sebenarnya bukan. Suami mana nak biarkan isteri dan anak merempat kalau jadi apa-apa? Bukan semua suami mampu nak carum takaful untuk diri sendiri bagi kemudian masa depan. Jadi hanya harapkan simpanan KWSP. Jadi suami-suami silalah hibahkan KWSP tu untuk keperluan isteri dan anak jika korang tak ada suatu hari nanti. Ada caranya, boleh hibah ke unit amanah atau hibah takaful. Ini bertujuan untuk kegunaan isteri selesaikan hutang suami yang tertunggak dan keperluan kehidupan isteri dan anak kemudian hari. Banyak cerita kita dengar suami meninggal, isteri terpaksa tanggung hutang sedia ada dek kerana tak boleh tuntut sebab perkara ini. Dan ada juga sebab harta, waris terdekat sanggup lupakan darah daging sendiri dan menuntut hak masing-masing. Akhirnya, anak isteri si mati jadi mangsa. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Bila mata hati setan dah terbuka luas, nafsu pun bersarang, darah daging sendiri pun tak heran dah. Itu sebab kenapa 2% potong KWSP suami itu dicadangkan. Bukan sebab gila harta, tapi demi kelangsungan hidup isteri dan anak jika suami dah tak ada. Info ini bukan nak menakutkan suri rumah, tapi kita wajib kena tahu supaya jelas. Sedikit pesanan Puan Herda kepada kaum mak-mak di luar sana, untuk persediaan awal mintalah suami carum takaful sebagai backup. Jika tak mampu, rancanglah dari sekarang kewangan kita. Luahnya lagi, dia pun dah mula sedar bab ini sebab ajal maut hanya Allah yang tentukan. Bila dah tak ada, urusan dunia bukan hal si mati lagi. Lagi-lagi bila suami dah tak ada, si isteri sendiri yang menanggung anak-anak untuk teruskan kehidupan. Nak tak nak, hidup kena diteruskan.